Alright, kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Okay, kejap. Kita masukkan mic. Kita check dulu. Kemudian baru kita mulakan. Sekejap ya Kak Zaida. Okay. Alright, cuba Kak Zaida. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah dah nampak ya yang masuk. Okay, Assalamualaikum pada you all semua. Waalaikumsalam pada yang beri salam terlebih dahulu. Hai everyone. Apa khabar? Okay, sound okay? Sound okay? Alhamdulillah, well, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Minta maaf ya, hari Khamis itu hari kita terpaksa postpone atau kita terpaksa cancel live ya, sebab saya injured kat kaki. Saya tak boleh berdiri. So now masih sakit lagi tapi okey lah. Kita boleh tahan lah ya. Alright. Cepat-cepat speedy recovery, okay? Yes, bila kita dah berumur macam ni, tak boleh silap sikit dia akan jadi penyakit. Ada kesilapan sikit, dia akan jadi, benda tu akan jadi penyakit ya. Tu yang kita sekarang saya lebih berhati-hati, jalan pun perlahan aja. Okay, Alhamdulillah. Ya, macam-macam. Ini salah satu ya, salah satu tips. Dah berumur macam ni tak boleh jalan laju-laju, tak boleh buat kerja rushing-rushing ya. Dia alignment dah lari semua. Alright, Kak Zaida. Okey, alhamdulillah. Bersama kita anyway, Yes. kita start hari adalah episod yang ke-305. Okey, Alhamdulillah. Yes, yes, alhamdulillah. Ramai kita tak payah tunggu Kak Zaida. Rasa Okey. semua dah excited sebab resepi kita sangat special hari ni. So, Yes. jom masak Kak Zaida. Okay, jom alhamdulillah. Okay, since Chinese New Year around the corner, Kak Zara akan bagikan resepi tart ya. Sebab di waktu Chinese New Year biasanya tart adalah salah satu kuih famous ya, ataupun kuih favorite ya, kuih ya. So mungkin puan-puan boleh buat untuk dihadiahkan kepada your friends, neighbours, dan for those yang Chinese yang nak celebrate, boleh guna resepi ni untuk buat your own kuih for Chinese New Year. Okay, hari ni Kak Zana nak tunjuk pineapple pillow tarts ya, ataupun tart nenas bantal ya. Okay, so bahan-bahan untuk pineapple pillow tarts Kak Zaida. Okay, resepinya 270 grams tepung gandum, 15 grams tepung jagung, 30 grams gula caster, 180 grams butter, 1 biji kuning telur, setengah sudu teh vanila, dan sedikit pewarna kuning. Pewarna kuning untuk biscuits optional. Kalau perempuan tak suka letak warna, biarkan warna original pun boleh ya. Okey, Kak Zada ulang lagi sekali bahan-bahan untuk pineapple pillow tarts. 270 grams tepung gandum, 15 grams tepung jagung, 30 grams gula caster, 180 grams butter, 1 biji kuning telur, setengah sudu teh vanila, sedikit pewarna kuning. Okey, dan of course kita perlu ialah inti tart ya, inti tart nenas. Ya, perempuan perlulah gentil dia bulat-bulat kecil-kecil ya, sebab kalau besar intinya nanti biskutnya akan jadi besar. Ya. Okey. Kak Zara guna yang dah ready made ajalah intinya ya. Okey. So cara dia senang aja, masukkan ke semua bahan dalam mixer. Kalau perempuan tak ada mixer, nak guna tangan, pukul butter dulu bersama gula dengan telur, kemudian masukkan tepung dan gaul aja ya. Kalau dapat pakai butter sejuk ni, Kak Zara butternya dah agak lembut ya. Okey, kita masukkan semua ya. Masukkan semua gula, kuning telur, tepung jagung, dan tepung gandum. Okey, masukkan semua. Masukkan juga vanila. Okey, so kita akan pukul low speed ya, speed perlahan sehingga dia menjadi satu dough ya, satu adunan.
Okey, Kak Zaida akan masukkan sedikit pewarna kuning. Kita pukul hingga dia menjadi dough yang lembut ya. Kalau boleh perempuan, butternya jangan lembut ya. Butternya kalau dapat dari fridge ya. Jadi adunan kita tidaklah lembik. Okey. Alright, ni dah cukup lah. Satu bel. Senang aja. Masuk semua, pukul hingga dia menjadi adunan lembut macam ni. Ya, dia tidak melekit di tangan, tidak melekat. Alright. Saya tengok Roshni Ibrahim hanya ada kongsikan resepi, tapi butter ada question mark. Mungkin butter tertinggal ya. Okey, boleh saya bacakan Kak Zaida? Yes. Ataupun kita boleh teruskan dengan cara-cara? Bacakan sementara saya nak siapkan ni. Bacakan lagi sekali bahan-bahan dia, takut ada yang tertinggal. Okay, so cuma kita transfer ni dulu. Pindahkan aja dalam ni. Jadi nampakkan adonannya ya. Dia tidak melekat di bowl ya. Nampak ni. Ya, dia akan cantik ya. Tak melekat di bowl. Okey Bel, dah siap. Now kita nak buat. Nak baca resipi dulu. Proses bantal. Kita buat bantal dia dulu Kak Zaida. Buat bantal dia dulu ya. Okay, salin cari-carinya dulu sebelum resepi. Kalau tertinggal tak apa, sebentar lagi saya akan bacakan. Okay, so intinya kena gentil macam ni dulu. Gentil bulat-bulat macam kecil-kecil gini ya. Kalau besar intinya nanti adonannya kuihnya jadi besar ya. So kita buat dia sedang-sedang lah ya. Okey, biskutnya pun lebih kurang 8 gram sahaja. Okey, ambil adonan, ambil inti yang kita dah gentil bulat ni, masukkan ke dalam ni, kemudian kita tutup. Okey, kemudian kita gentil bulat. Okey. Lebih kurang 8 gram ya, satu adonan ni kita ambil ya. 8 gram, kemudian kita masukkan inti. Inti jangan besar ya. Kalau inti besar nanti biskut kita akan jadi besar. Gentil bulat. Kemudian kita buat oval, apa ni? Lonjong macam ni. Bukan lonjong, apa ni? Macam bantal lah, dia macam macam bantal. Macam bantal peluk. Macam mini bantal peluk. Macam bantal peluk ya. Ada setengah-setengah tu dia buat bulat ya, juga boleh lah buat bulat. Kalau malas lah nak buat macam ni. Kita tengok lagi sekali cara-caranya. Kita fokus dengan cara-cara, salin dulu. Okey. Kalau besar inti dia, nanti tatnya akan jadi besar ya. So kalau dapat jangan besar lah, tak cantik. Nanti ni pun dah macam gemuk-gemuk ya. So kita kurangkan sikit dia punya adonan ni. So dia punya saiz yang Kak Zaida buat ni dalam lebih kurang 8 grams. Beratnya 8 grams untuk ni, untuk tepungnya ya, 8 grams. There we go. Alright, okay, suara saya dah dengar tadi tak dengar, tak tahulah tiba-tiba dia disconnect. Okay, jadi ada yang tertinggal, betul? Ada yang tertinggal resepi. Okay, saya akan bacakan sementara kita tengok Kak Zaida buatkan pilonya. Okay, sebelum cara seterusnya. Okay, saya akan bacakan. Okay, rujuk resepi yang anda salin tadi. Mungkin ada yang terlepas, mungkin ada tersalah dengar. Okay, cepat saya berikan masa. Sediakan pen dan kertas yang masih belum salin. Macam kuih bantal peluk Saloma. Ya. Bentuk silinder.
Okey, saya akan bacakan sekarang resepinya untuk pineapple pillow tarts. Kak Zaidah menggunakan 270 gram tepung gandum, 15 gram tepung jagung, 30 gram gula caster, 180 gram butter. Butter kena sejuk ya. 1 biji kuning telur, dan setengah sudu teh esen vanila. Suara bang masih tak clear. Kenapa tu? Masya Allah. Kejap saya check balik. Mungkin bateri habis kot. Sekejap ya. Rasanya bateri dia habis. Sebentar, saya tukar bateri dulu. Okey, Kak Zaidah tengah masukkan inti ke dalam ni. Kemudian perempuan gelik ya. Gentil dia. Gentil dia panjang-panjang macam bentuk bantal peluk. Nampak tu? Siapa yang tengok yang terlepas boleh tengok suara saya. Okey. Masukkan inti yang telah kita bulat-bulatkan. Gentil bulat. Kemudian kita gentil pula macam ni ya. Bagi dia nampak macam bentuk bantal peluk. Okey. Kita buat sikit lagi. Sementara tu oven perlulah dipanaskan pada suhu 180 degrees, api atas dan bawah. Okey, terang ke suara saya? Mungkin ada yang tertinggal tadi Kak Zaidah sebab tiba-tiba hilang suara. So boleh saya bacakan lagi sekali Kak Zaidah? Bacakanlah. Ya, takut ada yang tertinggal. Okey, suara saya dah ada semula. Okey, saya bacakan. Okey, run through last untuk anda salin resepi, mungkin takut ada yang tertinggal. Alright, pineapple pillow tarts. Bahan-bahan digunakan adalah 270 gram tepung gandum, 15 gram tepung jagung, 30 gram gula caster, 180 gram butter, sejuk ya, 1 biji kuning telur, dan setengah sudu teh esen vanila. Okey, dapat ya? 180 gram butter sejuk betul, 270 gram tepung gandum betul, 15 gram tepung jagung betul, 30 gram gula caster betul, 1 biji kuning telur, setengah sudu teh esen vanila, dan sedikit pewarna kuning. Kan, pewarna kuning jangan lupa. Pewarna kuning pun ada juga ya. Kalau perempuan tak nak letak warna kuning ni pun boleh juga ya. Biarkan warna asal juga boleh. Cuma dia kurang menarik lah. Okey. Alright. Saya dah pinkan komen daripada Sis Nurul Syazana di Facebook ya, untuk resepi penuh. Di Instagram ada ke yang kongsikan resepi? Sebab setahu saya di Instagram tak boleh panjang-panjang kan. Kalau panjang-panjang tak tahulah, mungkin kena buat 2 kot. Alright. Okay, sikit lagi. Pillow tart untuk hari ni. Rakan-rakan di Instagram ada soalan ke? Jika ada soalan, ajukan cepat-cepat. Okey. Ya, kita masukkan inti yang telah kita gentil bulat. Kemudian kita gentil bulat macam ni, dan kita golek-golek macam ni supaya dapat bentuk macam bantal peluk ni. Okey, kita buat sikit lagi. Oven kita panaskan pada suhu 180 degrees atas dan bawah ya. Api atas bawah. 170 hingga 180 ya. Alright, Sunita Panda ada question untuk Kak Zara. Can I use this mixture using my jam tart cutter? Jam tart cutter ni lembut ya. You maybe can keraskan sedikit. Ya, this one very soft. Kalau pakai cutter nanti dia akan melekat-lekat pada cutter you ya.
So maybe you can add more, a little bit more tepung ya. Sebab dia lembut sangat. Alright. So anyway, Kak Zaidah ada kongsikan resepi tart nanas untuk nak disesuaikan dengan acuan. Tapi resepinya ada di dalam modul kelas PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jika siapa yang berminat, bolehlah kontak tim admin kita di 011 1120 4733 untuk daftarkan diri anda untuk kelas modul PJJ Kak Zaidah. Kerana ada resepi yang sesuai untuk untuk menggunakan acuan ya. Dia tak sama ya, walaupun namanya tart, pineapple tart, sebab dia punya ingredients dalam setiap adunan tak sama ya. Jadi bila ingredients dia tak sama dalam setiap adunan, dia punya texture akan jadi tak sama. So kalau macam ni, kalau you try tu pakai cutter, dia akan melekat ya. Dia akan lembik. Kalau adunan yang untuk tart pakai cutter, you buat gentil macam ni, dia tak boleh pula, dia pecah. Ya, so dia different. Walaupun menggunakan inti nanas yang sama, tapi adunan untuk pastry dia ni ataupun untuk dough dia tak sama ya. Inti dia tak apa. Inti dia memang you boleh guna untuk apa-apa tart. Tart open tart, tart gulung ya, boleh digunakan. Tapi kalau untuk adunan dia ni tak boleh ya. Nanti jadi lain belakang. Bila you try to add more tepung dalam adunan ni, nanti dia rasanya akan lebih tepung. Akan rasa tepung lah ya. Alright. Kita buat tak banyak hari ya. So sebab saya pun tak boleh berdiri lama. Okay, kita buat cukup dengan banyak ni ya. Kak Zaidah kena jaga-jaga kaki tu. Banyak lagi resepi ni kita nak kongsikan kan Kak Zaidah? Kita buat lagi 3-4 biji tu ya. Alright. Okey, kita akan macam ni ya. Intinya tak perlu gentil-gentil lonjong ya. Gentil bulat-bulat aja. Sebab adunan dia very soft. Dari sini kita buat bulat, kemudian baru kita bentukkan dia. Jadi dia akan jadi together with the inti kat dalam tu, nanti dia akan jadi bentuk ni lah. Alright. Sikit lagi bel, lagi 2-3 ke? So kita nak rupa dia macam ni Right. Kalau perempuan tak nak buat bulat, you can tak nak buat lonjong, nak buat bulat juga boleh ya. Okey, kita tengok dekat Instagram pula. 270 gram tepung gandum, 15 gram tepung jagung, 30 gram gula kaster, 180 gram butter sejuk, 1 biji kuning telur, setengah sudu teh, isen vanila, sikit warna kuning. Alright, Suraya 9. Thank you so much. Okay, saya cari dulu kat sini. Thank you siapa yang share the recipe. Terima kasih banyak-banyak. Yay! Setelah sekian lama kita hari ni baru dapat pin kan resepi untuk rakan-rakan di Instagram. Okey, itu adalah resepi penuh ya. So siapa yang tertinggal, yang baru tune in, nak tahu bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan, bolehlah tengok komen yang saya dah pinkan di bawah tu. Okey, Kak Zaidah buat banyak ni ya. Dia masih ada banyak lagi ya. Satu adunan banyak lagi ya. Alright. So now kita nak buat design ya, bahagian atasnya. This is the best part. Okay, fokus ya. Tengok macam mana Kak Zaidah buat. Ini agak panjang ya.
Kak Zaida nak Dia jadi gimana macam Kak Zaida? confused. Dia jadi macam confused pula. Okey, itulah rupa pineapple kita. Okey. Cepat juga buat dia Kak Zaida. Yang penting intinya tu kita siap-siap dah gintil. Jadi jika sesiapa dah ada resepi untuk buat intinya sendiri pun boleh guna Kak Zaida. Boleh. There you Okey. go. Lepas ni kita akan sapu dia dengan kuning telur. Okay, now this kuning telur, Kak Zaida letakkan sedikit air dan bersama dengan pewarna kuning juga ya. Kena letak air perempuan, kalau tak nanti tak nampak dia punya belang-belang tu. Kalau air terlampau pekat. Ya. Kuning telur campurkan dengan sedikit air. Kemudian kita akan sapu di bahagian atasnya. Tempting lah Kak Zaida rupa dia. Kan? Kita macam boleh terus bayangkan pineapple tart. Yum. Wow. Okey, kita sapu di bahagian atasnya ya. Kalau boleh jangan meleleh. Tapi pasal kita pakai parchment paper kat bawah, tak apalah. Kalau macam kata yang sebenarnya kalau tak pakai kertas pun boleh ni buat biskut ni. Dia tak melekat ya pada loyang. Cuma kalau ada kuning telurnya yang meleleh tu aja yang dia akan melekat. Kalau kuning telurnya tak meleleh, dia tidak melekat ya pada loyang. So kalau tak pakai kertas ni pun boleh juga. Okey. Kita akan bakar pada suhu 180 degree selama lebih kurang 20 minit. Api atas bawah. Api atas bawah ya. So jadi selalunya Yes. Kak Zaida kalau kita nak preheat oven tu selalunya berapa lama sebelum kita gunakan? 15 minit Ben. 15. Kena 15 minit untuk preheat oven ya. Masa kita masuk tu sebolehnya dia dah sampai suhu dia 180. Better, jadi dia masak cepat. Kalau perempuan baru nak buka oven ya, baru nak buka temperature-nya, baru nak masuk, bila baru nak buka baru letak, dia masak lah. Cuma dia akan makan masa lama. And then by the time dia nak sampai ke suhu dia terlampau lama, butter yang dalam cookies tu juga boleh cair. Ya. Alright. Okey. Okey, nampaknya kita ada masa untuk nak untuk sesi soal jawab. Boleh Kak Zaida? Boleh, boleh. Alright. Okey, saya tengok tadi ada yang bertanya. Apa dia? Butter sejuk tu macam mana? Butter dari peti sejuk. Dari chiller, you keluar, you just potong-potong and then timbang ya. Tu butter sejuk namanya. Alright. Juga ada yang bertanya air untuk egg wash tu kita guna air apa? Air mentah ke ataupun air masak? Air masak boleh, air pipe boleh, air sejuk boleh. Boleh aja ya. Janji you letak dalam 1 biji kuning telur dalam 3 sudu makan air. Ya, and then you just put colour then stir. Ya, kacau aja. Alright. Tadi untuk 1 biji kuning telur, grade-nya kita yang seharusnya grade B. B atau C? B atau C ya. B atau C. B atau C ya. Yes. Alright. Jadi dapat ya siapa yang dah pinkan komen tu. Thank you so much. Dan untuk di Facebook Nurul Shazana, untuk di Instagram Suraya9. Thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Okay, Makcik Aina nak tengok pewarna kuning tu boleh tak brand apa? Saya punya pewarna kuning botol besar ya puan. Botol yang itu sebab kita banyak pakai color kuning untuk kita make lapis. Saya tuang sikit dalam ni. Ini tak kisahlah, janji pewarna Yellow. Lemon yellow. Kuning lemon ya.
Kalau pakai egg yellow tu dia macam warna oranye. Tak kisah apa-apa kita brand. rakam jiwa kita ada old school oven. Oven Baby Belling boleh gunakan grill untuk api atas bawah. Baby Belling dia ada grill, dia ada oven. You just turn button to oven ya. Tak payah grill untuk kek lapis. Alright, again Kak Zaidah, suhu dan juga waktu untuk kita bakar di dalam oven. Suhu dia 180 ya. 180 dan dibakar selama 20 hingga tengok juga ya, asal dia nampak brown tu you dah boleh angkat lah. Dia kejap je sebab dia nipis je. Dia nipis ya, yang nampak besar ni bukannya biskutnya. Pasal dia ada inti kat dalam ya. Kita hanya 8 gram saja, sikit. Untuk nak dapatkan saiz yang cantik lah. Dia tidak besar sangat dan tidak kecil sangat. Nampaknya tahun ni kita ada pelbagai jenis tart nanas daripada Kak Zaidah daripada tahun lepas. Dah berapa kali dah kita ada nanas tart dan juga kita ada pineapple pillow tart. Okay. So kalau nak classic tart, classic tart tu yang open tart ataupun tart gulung. Yang itu ada tapi dalam modul kelas PJJ. Alright, so siapa yang berminat untuk join kelas PJJ Kak Zaidah untuk dapatkan resepi dan juga cara-cara penuh, Kak Zaidah boleh ajarkan di dalam modul kelas PJJ di 011 1120473. Dia setiap satu tart adunan dia tak sama ya. Tak sama. Macam gini dia kena adunan yang lembut sangat macam ni. Yes. Jadi kita boleh gentil dia, kita boleh masukkan inti, kita boleh ponjotkan dia macam ni. Kalau adunan dia keras, you tak boleh buat macam ni ya. Tak boleh, nanti dia akan pecah. Tapi ni boleh ya, nampak cantik. Okey, nampaknya ada orang yang tak sabar dah ni, dah plan untuk raya nampaknya. Okey, Hani Encong Arkam katanya salam Puan Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Bila DPJJ adakan resepi kek kukus buah-buahan, please lah sebelum hari raya nanti. Thank you so much. InsyaAllah ya, insyaAllah. Kak Zaidah sibuk sangat ya nak buatkan PJJ-nya tu. PJJ tu dia kena ada video ya. Okay. Dia akan mengambil masa sedikit insyaAllah. Kek lapis pun kita daripada 2 tahun lepas pun tak settle lagi. Minta maaf, mohon maaf. Ada sahaja kita akan announce. Okay. Alright, nombor telefon PJJ saya ulangkan lagi, masih ramai lagi yang nakkan nombor kelas PJJ di talian salin sekarang di 011 1120 4733. Okey, WhatsApp sekarang untuk nak cepat. Ada yang cakap yelah kita memang ramai sangat ya yang bertexting, bermessaging dengan team admin kita. Jadi hang in there, siapa masih belum direspon. Okey? Sabar ya. Sabar. Alright, thank you so much. Rosni Ibrahim Hani kongsikan nombor telefonnya, betul, 0111120473. Itulah taliannya untuk anda daftarkan diri anda untuk kelas modul PJJ Kak Zaidah. Kalau nak beli jam nanas tu jenama apa ya? Maaf, saya tak pernah beli. Dia biasa jual dekat kedai bakery. You boleh cubalah ya. Boleh cuba. Kadang-kadang brand dia pun kali ni kita beli okey, next time kita beli lain pula rasanya, brand yang sama ya. So what you do is you rasa dululah, beli sikit dulu rasa. Dia ada dua cara ya, atau bukan dua cara, dua jenis inti tart ni. Satu warna agak kuning, satu warna agak gelap. Inti dia tu kalau kita nak beli ya. Yang warna agak gelap tu dia agak manis. Dia agak manis. Kemudian mungkin juga dia ada campur dengan benda lain lah. Saya pun tak tahulah ya, tapi mungkin dia ada campur dengan benda lain sebab tu warna dia gelap ya. Kalau yang satu jenis lagi warna dia agak kuning-kuning sikit. Ya. So kalau kuning-kuning tu dia agak masam sikit lah. So terpulanglah kepada perempuan. Selera perempuan nak inti tart yang masam ke, inti tart manis ke. Kalau saya tak berapa suka yang manis. Sebab kalau manis tu hilang rasa nanas. Kalau ada masam-masam sikit barulah kita rasa macam rasa nanas kan.
Tapi bukanlah kata masam tu tak ada manis. Ada manis, cuma manis itu tidak terlalu kuat. Ya. Okey. Alright, saya di Singapura boleh ke join kelas PJJ? Boleh. Sebab di mana jua anda berada, as long as you ada internet access, you all boleh join ataupun daftarkan diri anda untuk join kelas modul PJJ Kak Zaidah. Ada kelas modul lagi. PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan Kak Zaidah untuk resepi tart nanas klasik ya, open tart dan Open tart, juga ya. tart gulung. So kalau you join kelas PJJ ni, anda dah ada 4 resepi yang lain-lain daripada Kak Zaidah. Apa dia 4 resepi tu? Okey, yang saya mentionkan tadi, tart klasik ataupun open tart bersama tart gulung. Kemudian daripada program Jom Masak dengan Kak Zaidah, kita dah kongsikan 2 resepi termasuk hari ni, iaitu salah satunya adalah Nasta tart tart gunting Kak Zaidah? Yes, Nasta tak gunting kita buat tu lagi ya. Yes, tart gunting berserta hari ni adalah pineapple pillow Pillow tart. tart. Jadi cepat-cepat. So anda ada 4 jenis lain-lain tart untuk kita nak sambut. Sambut apa? Festival kita tiap-tiap tahun. Festival lah, perayaan. Okay, perayaan minggu ni insyaAllah Malaysia akan sambut Chinese New Year. Tak lama lagi Hari Raya, tak lama lagi Deepavali, tak lama lagi hujung pula tahun nanti ada Christmas juga. Okay, bolehlah enjoy dengan resepi tart nanas Kak Zaidah. Ada 4 dah Kak Zaidah? Yes. Wow. So ada 4 lain-lain tart pineapple tart. Rasanya lain-lain. Yang rasa samanya tu intinya, tapi dia punya adonan dia tak sama ya. Okey, kita tunggu sikit lagi, dah mula nak brown. Ya, saya untuk kelas PJJ satu modul harganya sekarang tengah promosi ya, daripada RM35 diskaun sebanyak RM10 untuk satu modul. So sekarang ni RM25 sahaja. Kita ada 21 lain-lain jenis kelas modul untuk anda sertai. Tak sempat nak buat modul untuk PJJ. Haniza, saya dah join 2 PJJ tak nanas. Alhamdulillah. Macam mana? How's the result? Okay, tengok tu ramai juga yang nak join. Okay, kongsikan pengalaman anda daripada kelas PJJ dengan Kak Zaidah. Seronok juga kita nak tahu student-student Kak Zaidah ni. Ada juga yang dah attend kelas Kak Zaidah secara demo ataupun hands on ya Kak Zaidah. Yes, betul tu. So sekarang ni maklum PKP, kita jadi tak boleh lagi dah buat kelas macam sebelum-sebelum ni ya. So virtual class sahaja yang boleh untuk PKP sekarang ni. Okay. Yang ini pun sedap juga ni yang saya Kak Zaidah tunjuk ni ya. Adonan dia memang lembut macam ni tau. Perempuan jangan tambah-tambah tepung ya. Kalau tambah tepung nanti dia akan rasa tepung tak sedap pula nanti ya. Okay, dia memang lembut. Tapi tapi lembut dia tidak melekit di tangan. Tengok saya buat mana ada tak ada, saya tak perlu nak guna tepung-tepung ya untuk supaya dia tidak melekat. Tak ada ya. Dia tidak melekat. Dia lembut tapi tidak melekat. Tengok tangan Kak Zaidah. Tak ada ya, dia tak melekat. Tak melekat di tangan ya. Memang lembut adonannya. So adonannya bak kata Kak Zaidah lain, rupa tartnya lain. Lain adonan dia ya, tak sama walaupun sama. Intinya sama. Alright, saya ulangkan lagi nombor talian untuk anda WhatsApp tim admin untuk pendaftaran kelas PJJ di talian 011 1120 4733. Okey. Lagi sekali. Tunggu sikit lagi. 011 1120 4733. Sekarang okey, ada yang dah kongsikan dengan kita hasil tart kelas PJJ Kak Zaidah. Aziza Abu Bakar katanya alhamdulillah tart PJJ melts in mouth. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi yang dah join kelas tart PJJ Kak Zaidah, kongsikan pengalaman anda dengan resepi yang Kak Zaidah dah kongsikan melalui kelas modul PJJ sekarang. Kita nak tengok juga kan. Ya, betul ya. Mana yang dah buat dah jadi. Okey, kita tunggu sikit lagi, dah nak mula kuning ya.
Okey, nampaknya rakan-rakan dekat Instagram ada juga yang tolong reply-replykan rakan-rakan kita yang masih bertanya sebab bergerak cepat ya komen kita. Alhamdulillah, thank you so much. Okey, ada juga yang baru tune in. Alright, so mungkin yang baru tune in ni kita punya resepi hari ni adalah pineapple pillow tart. yes. Kalau tak taruh sugar boleh ke jadi pastry? Umi Zai tanya. Sugar dia tak banyak lah puan. Kalau you letak, nanti dia kurang rangup ya. Function sugar dalam adonan ni untuk merangupkan dia. Sebab tu kita pakai gula caster. Kita tak pakai gula icing, ya. Kalau perempuan dia tak manis ya, tak manis. Yang manis kan dia ni inti dia. Kulitnya tu kita letak gula tu untuk nak rangupkan dia, nak kerup-kerupkan dia. Okey. Intinya dah siap. Masih ada banyak lagi, ya. Masih ada banyak lagi. Second batch. Sementara nak tunggu dah nak masak dah tu, sikit lagi lah. Okay, jom kita tengok rupa dekat dalam oven macam mana. Nampak? Nampak? Wow. Look at that. Cantiknya. Yellowish. Dia ada kuning-kuning sikit ya. Kalau perempuan tak suka nak letak warna kuning, tak ada masalah. Tak payah letak pun tak apa. Dia dah nak brown dah Kak Zaidah. Ya? Yes. Kalau rasa macam tak nak lah, tak cantik lah kuning, boleh juga just biarkan normal, color normal untuk adonan dia ya. Okey, kita tengok macam mana Kak Zaidah buatkan pattern dekat atas pineapple pillow tart kita. So kalau boleh kita carikan apa-apa untuk nak buatkan garisan tu kena tebal ya Kak Zaidah. Tebal dan tajam, jadi dia agak dalam. Okey, sikit lagi ni. Okey, lepas tu kita akan buat dia berselang macam ni pula. Wow. Fancy rupa dia Kak Zaidah. Ni nak orang rajin jugalah ni ya. Tapi biasanya tart memang lawa ya, tart jarang lah. Tak ada dekor ya, tak ada apa, tak sama ada tart open tart, tart sepit ya. Kemudian kita ada tart tart gunting. Biasanya tart dia memang lawa. Okey. Alright, yang dalam tu dah masak. Alright. Sabar ni nak kita akan tunggu. sapu kuning telur. Bersama dengan air kuning telur ni Kak Zaidah letakkan sedikit pewarna kuning ya. Warna kuning yang sama kita guna untuk badan dia. Okey. Jangan tak perlu letak terlampau tebal lah. Nanti tak nampak pula dia punya design kat atas tu. Ya Allah, berlubang kan. Cucuk ya. Cari berus yang lembut lah. Kak Zaidah tak ada pula berus lembut tu. So dia tekstur pancuhannya lembut ya. Ni perempuan nak bakar baru sapu lah. Kalau sapu awal-awal, takut bila kita bakar, sebelum kita bakar dia dah kering, takut bila kita bakar nanti dia retak. Rasa-rasa dah nak bakar, baru sapu. Okey, yang ni dah masak. Wow. Woohoo. Okey, cantik ya. Ya. Okey. Cantik dia bakar hari ni. Alright. There you go. So nice Kak Zaidah.
Okey, tahun ni kita ada 4 lain-lain jenis tart nanas di rumah untuk setiap perayaan. Wow, this is so cool. Alhamdulillah. Jadi you all boleh dapatkan resepi ni dari program Jom Masak dengan Kak Zaida. Apa lagi? Ada dah banyak dah resepi tart nanas. Boleh tukar-tukar. Hari ni tart nanas lain, esok tart nanas lain. Okey, Kak Zaira cuba letakkan dalam paper cup. Kalau perempuan tak nak letak pun tak apa ya. Ini hanya kita nak bagi cantik lagi, tambah cantik lagi ya. Kalau perempuan tak nak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Tak dalam paper cup. So that dia nampak lebih kemas lah. Selalunya kita akan jumpa pineapple pillow tart ni di supermarket dia. Kalau time Chinese New Year ya. Biasanya ada di supermarket. Jadi Dia buat sekarang hamper ya, dia jual selalunya dalam hampers ya, ada. Jadi sekarang anda bolehlah bakar dekat rumah sendiri. Kan ikut cita rasa sendiri untuk pineapple pillow tart. Cantik kan? Alhamdulillah. Inilah hasil kejadian pineapple pillow tart Kak Zaida. Wow. So good Kak Zaida. Cantik kan? Saiz dia pun cantik ya. Untuk sekali makan lah cantik. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tak sabar dah nak buat. Siapa tu yang tak sabar tu? Fauzia Ismail. Nanti kongsikan dengan kita ya resultnya. Fauzia Ismail geram tengok macam nak ambil ngap masuk mulut. Sedap ya. Geram kan tengok kan. Kalau perempuan pandai buat inti tart sendiri juga boleh lah. Alright, Kak Zaida, Yes. ramai yang mungkin baru nak bermula berniaga ni. Ramai juga yang bertanya macam mana nak letakkan harga untuk 50 biji dalam satu bekas. Mungkin Kak Zaida boleh berikan pencerahan untuk mereka yang baru nak berjinak untuk nak menjual biskut ni. Biasa kalau tart nanas macam ni ada yang 50 ya. Kita biasanya jual 50 pieces. Ada juga tak sampai 50. Ya. Dia terpulang kepada bekas ataupun kontainer yang kita nak letak ya. So biasanya harga sekarang ialah lebih kurang satu bekas lebih kurang 35 hingga 38 ringgit. Ada juga sampai 40-50 ringgit dia terpulang kepada masing-masing. Tengok kadang-kadang ada yang mahal tu sebab dia guna butter premium ya. Seperti butter-butter yang mahal lah ya. Sebab tart ni sebenarnya kalau perempuan guna butter yang mahal, butter yang imported, dia lebih sedap. Tapi harga dia pula mahal sangat. So perempuan lebih kurang lah harga dia antara 35 38 ya. Ada juga yang jual 30. Terpulang ya, terpulang. Perempuan kena tengok kena pandai kira sendirilah ya. Kalau perempuan pakai butter yang mahal, satu butter je dah berbelas ringgit. Takkan nak jual 30 pula ya. Tak balik modal pula nanti. So perempuan kena pandai kat situlah, tengok harga ya. Tengok harga semasa. Okey. Right. Dan jangan lupa harga semasa di kawasan anda juga. Macam alright. Puan di okey, kalau puan di mana di daerah tak boleh jual sama harga macam di Kuala Lumpur. Ya. Macam itulah. Walaupun barang dia sama. Betul. Resepinya sama ya. Tapi kos tu jangan lupa kena kira semua dengan gaji kita sekali. Okay. Alright Kak Zaida, thank you so much atas pencerahannya Kak Zaida. Okay, saya ada satu soalan Kak Zaida. Kalau kita nak guna margarin boleh ke Kak Zaida? Boleh. So amount samalah dengan batas 180 gram. Cuma kalau margarin tu masukkan sekejap dalam peti sejuk. Sebab margarin biasanya dia kan lembut. Takut nanti perempuan pukul dia akan jadi lembik pula adunan dia kan. Jadi margarin pun kena sejuk lah kalau dia lembut, bila dipukul nanti dia akan jadi lembik. Kembang. Thank you Kak Zaida. Nampak tu? Kan? Saya tengok dekat skrin pun macam geram je tengok. Macam bantal kan? Siap dah. Okey. Yahoo, siap dah pineapple pillow tart.
Cantik ya. Cantik nak Kak Zaida. Kalau buat besar-besar macam ni lah, walah jangan buat besar sangat. Nanti kan orang makan manis pula ya. Manis because of the inti tart tu. Inti tart memang manis ya. Kalau kita beli yang dah siap tu. So, ada resepi inti tart sendiri pun boleh. Boleh guna ya. For those yang ambil PJJ dengan Kak Zaida, kita ada dalam PJJ untuk tart saya, kita ada tunjuk macam mana cara nak buat inti dia ya. Mana saya punya alas? Sedapnya Kak Zaida. Oh, photoshoot Kak Zaida. Oh. Photoshoot Sekejap ya. Mungkin tak nampak ni kalau pasal bawahnya putih. Alright, alhamdulillah dah siap. Yang dalam oven ni masih belum brown lagi. Right. Ini Kak Zara buat ni size ni cukup-cukup cantik untuk kita nak berniaga. Ini boleh jual dalam lebih kurang RM38 satu bekas ya. Satu bekas ada antara 45 hingga 50 pieces. Ya. Untuk tart jarang sekali kita dapat yang 50 lah, melainkan kalau tart gulung. Ya, kalau open tart tak boleh dapat 50 untuk nak masukkan dalam bekas tu tak ada ya. Macam itulah antara 35, 38, ada juga yang jual sampai 40 lebih. 50, 60 ringgit pun ada ya. So terpulang berapa yang perempuan boleh jual ya, ikut harga semasa tempat perempuan berniaga. Jangan perempuan duduk di Pontian, Johor nak jual 38, 40, memang rasanya tak ada orang nak beli ya. Tak boleh ikut harga di Kuala Lumpur ya. So terpulang antara 35, 38, 40 macam itulah ya. Alright Kak Zaida. Anyway Kak Zaida boleh kongsikan sedikit tentang resepi daripada kelas PJJ Kak Zaida. I bet itu adalah resepi yang Kak Zaida dah lama gunakan. Yang nama pun resepi klasik kan. Yes. Jadi jangan tinggalkan peluang ni selagi kelas PJJ masih on dan juga promosi pun masih on. Anda jimat RM10 setiap ya. kelas PJJ. Lagi pula dah dekat nak perayaan ni, memang kita tak ada naikkan harga PJJ kita. Masih harga lama lagi. For those yang nakkan open tart ya, ataupun tart yang biasa tu, open tart tak gulung ya, tak gulung open tart Kak Zaida, bolehlah ambil kelas PJJ ya. Yang itu saya tak boleh bagi live pula ya, sebab kita dah ada untuk kelas berbayar. So ada a few tarts lagi yang insyaAllah yang saya boleh tunjukkan nanti in future ya. Mungkin dah dekat-dekat nak raya, ada lagi Kak Zaida? Ada lagi resepi tart? Ini yang macam ini memang khas. Biasanya kita nampak tart ni waktu Chinese New Year ya. So tapi ini juga boleh kita buat untuk raya nanti. Tart ni ya, perempuan boleh buat. Cuma jangan buat tak gulung lah. Tak gulung dia jadi lain pula ni. Nanti you susah nak gulung pula ya. Kalau adunan ni you try to buat tak gulung, dia susah nak gulung, nanti dia lembik. Dia tak gulung, resipi tak gulung. Tart open tart, resipi open tart, dia tak sama ya. Walaupun namanya tart, walaupun inti dia sama, adunan dia tak sama. Yang ini memang lembut. Kalau perempuan try buat adunan tak gulung buat ni, tak boleh pula, dia melekit nanti. Sebab tak gulung dia lagi dia firm ya. Dia bila kita tekan tu, bila kita golek tu dia cantik. Ya, kalau dia keras kalau dia keras dia akan crack. Kalau dia lembut, dia bila dibakar dia akan melepek. Itu tak gulung. Adunan dia kena tahulah. Okey, nak describe apa beza open tart dan juga tart gulung? Boleh saya describekan Kak Zaida? Boleh. Open tart lain dia. Open tart dia macam mana ya? Okey, open tart ini orang yang suka makan lah ni dia pandai makan. Kalau open tart dia buttery sangat. Dia rasa butter, memang lemak daripada butter. While untuk yang gulung dia lemak lain. Okey, rasa dia lebih lemak kepada susu. Beza ya, lemak susu dan juga lemak butter memang lain rasa dia. Okey, tapi yang pasti kedua-dua open tart Kak Zaida ni okey, ini bukan bias, ini bukan review bias, tetapi bila kita makan dia akan melt in the mouth. So nak tahu sendiri sebab tadi pun dah ada yang kongsi dengan kita yang dah experience dengan kelas PJJ tart nenas Kak Zaida dah kongsikan memang melt in the mouth. Ada melting moment tu ya. Saya cakap ni pun sampai saya cakap pun rasa cakap nak makan tart ya. Alright Kak Zaida, thank you so much Kak Zaida for the wonderful recipe. Harapnya anda boleh aplikasikan apply kan untuk nak sambut Chinese New Year ni. Chinese New Year. And then untuk
raya nanti juga boleh kita buat ya. Okey. Dah ada banyak Tapi dah, ni seperti tak nanas. tapi kalau tak macam ni, biasanya kita akan nampak waktu Chinese New Year. Dia akan buat warna orange sikit lagi kadang-kadang ya. Warnanya warna orange lagi, bagi terang lagi. So terpulang kepada perempuan nak pakai warna egg yellow ataupun buat lemon yellow juga boleh. Alright, okey, sebelum dah kita siap dah? akhirkan kelas betul, kelas Jom Masak Angkat Zaidah ni, saya bacakan lagi kontak Yes. number untuk anda hubungi untuk daftarkan diri untuk kelas modu PJJ Kak Zaidah di 011 1120 4733. Okey Kak Zaidah. Yes, okey. Alhamdulillah siap dah menu kita hari ni. Pineapple pillow tart. Bolehlah perempuan cuba ya ini. Untuk nak kasih jiran-jiran, friends, kawan, office mates ya. Ataupun anak pada kawan anak kita ke ya, boleh kita hadiahkan pineapple tarts ni ya. So okey, hingga kita jumpa lagi esok insya-Allah. Harap tak ada harang melintang. Ya, kadang-kadang malam tak berbau ya. Hari tu dah bersiap-siap, lepas tu ada pula yang menimpa, ada kemalangan sikit ya. So saya minta maaf sangat. So insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi lain. Assalamualaikum. Bye.